Ini Bis Malaysia Isnin 11 November 2024 bersama saya Izamin Hasir. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di TV1 dan saluran berita RTM. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sebelum ke segmen Bual Bis hari ini, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Pertumbuhan KDNK pada suku kedua tahun ini menokok dalam 4 daripada 6 negara di rantau ini. Prestasi Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam melangkaui pertumbuhan berbanding 3 suku sebelumnya. Menurut laporan firma perundingan antarabangsa McKinsey & Company, momentum perdagangan di ASEAN kekal teguh menjelang suku kedua 2024. Ia didorong permintaan global yang mantap bagi bahan kimia dan komoditi serta kitaran teknologi yang meningkatkan permintaan untuk peranti elektronik dan pengguna. Pertumbuhan ekspor Malaysia naik lebih 2 kali ganda berbanding 2% yang dicatatkan semasa suku pertama kepada 5.8% menjelang suku kedua. Manakala pertumbuhan ekspor Indonesia melonjak daripada 1.37% pada suku pertama kepada 8.28% pada suku kedua. Saudara, Bursa Malaysia dijangka menyaksikan tren perdagangan Trump minggu ini berikutan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Penganalisis pasaran berkata, perdagangan Trump merujuk kepada strategi dagangan berkaitan dasar ekonomi dan perdagangan yang diperkenal Trump. Ia merangkumi langkah seperti tarif perdagangan, sekatan ke atas negara tertentu serta dasar America First. Segmen Bual Bis petang ini akan menjurus kepada tinjauan dan tumpuan ekonomi mingguan. Kita akan bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Perkembangan ekonomi negara adalah bersifat dinamik dan minggu lalu menyaksikan tumpuan taraf antaranya kepada pemilihan Presiden baru Amerika Syarikat dan secara tidak langsung tumpuan global ini memberi impak kepada kelangsungan pertumbuhan ekonomi global dan negara. Bagi membincangkan mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama saya di studio, Encik Muhammad Azmi Muhammad Amin, Setiausaha Pertumbuhan Penganalisis Teknikal Malaysia. Terima kasih bersama kami di Bis Malaysia. Terima kasih. Ya, baik. Untuk permulaan bagi petang ini bagi Bis Malaysia, Encik Azmi, mungkin boleh kongsikan apa perkembangan ekonomi dan juga pasaran minggu lalu yang menjadi perhatian umum? Baik, minggu lepas indeks FDM KSA kita telah ditutup lebih tinggi pada paras 1621 mata berbanding minggu sebelumnya pada paras 1603 mata, dan sentimen ini mungkin didorong oleh data-data ekonomi yang keluar pada minggu lepas, antaranya data pendapatan sektor perkhidmatan di Malaysia yang meningkat sebanyak 5.9% tahun ke tahun pada suku ketiga 2024. Pertumbuhan ini juga disumbang dari sektor perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan yang sama-sama mencatatkan pertumbuhan 5.1%. Ia juga mencerminkan peningkatan pelancong antarabangsa dan domestik yang merangsang perbelanjaan pengguna dan meningkatkan permintaan dalam pelbagai industri utama.
Dan dari segi ringgit pula, kalau kita tengok ringgit masih lagi meneruskan momentum penurunan ataupun pengukuhan dolar sejak 30 September disebabkan ketidaktentuan global daripada krisis geopolitik serta keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat. Kerana ianya bermula pada paras 4.10 dan dia meningkat sehingga 4.42 sebelum ringgit ditutup pada 4.38 pada Jumaat lepas. Okey, dan pada minggu lepas semestinya lah tumpuan kita sebenarnya pada keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat di mana Presiden Trump telah dilantik kali kedua. Okey, jadi sebenarnya keputusan ini bagi saya bukan satu kejutan kerana kalau kita lihat pattern pada politik global kita nampak pattern ini terjadi selepas ketika pandemik yang telah menghasilkan inflasi yang tinggi. Okey, jadi diikuti pula dengan kadar faedah yang tinggi selepas tu. Jadi ini telah memberi satu tekanan kepada kos sara hidup rakyat di seluruh dunia. Okey, jadi biasanya dalam situasi macam ni selalunya akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Okey, dan kalau kita tengok di mana mereka selalu akan menghukum kerajaan yang mentadbir pada waktu itu, walaupun kerajaan itu telah orang kata menghasilkan pelbagai inisiatif lah bagi mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau kita tengok sebelum pilihan raya di Amerika Syarikat tu, banyak negara maju yang menjalankan pilihan raya ni kira tumbang lah. Kita boleh lihat di Perancis di mana Presiden Macron kalah teruk. Kita boleh tengok di United Kingdom Rishi Sunak pun kalah teruk, dan beberapa minggu sebelum pilihan raya di Amerika Syarikat juga di Jepun di mana parti pemerintah pun kalah teruk juga waktu tu. Ya. Baik, itu antara tumpuan yang kita lihat pada minggu lalu, dan mungkin adakah tumpuan itu akan mempengaruhi pasaran dan juga nilai dolar, nilai ringgit pada minggu ini, ataupun mungkin wujud jangkaan-jangkaan faktor lain juga, Encik Azmi? Ya, jadi semestinya faktor Trump ni akan memberi impak kepada aliran dana buat masa ni. Tetapi kalau kita tengok pada minggu ni juga kita ada satu fokus utama dalam negara di mana terdapat bacaan akhir KDNK suku ketiga yang akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada hari Jumaat. Anggaran awal bulan lepas menunjukkan ekonomi ini akan berkembang sebanyak 5.3% tahun ke tahun pada suku ketiga 2024 selepas pertumbuhan 5.9% pada suku kedua. Okay, jadi KDNK sebenar negara dijangka berkembang pada kadar yang kukuh, didorong terutamanya oleh peningkatan dalam pengeluaran pembuatan, kerja pembinaan yang kukuh dan juga aktiviti perkhidmatan yang berdaya tahan yang akan mengimbangi kelemahan sektor pertanian dan juga perlembangan. Okey, dan kesan asas rendah tahun lalu, pelaksanaan inisiatif berterusan yang digariskan dalam Pilihan Induk Nasional serta sokongan dasar fiskal kerajaan juga akan jadi pemangkin kepada momentum pertumbuhan yang berterusan. Ya, baik. Mungkin dari segi jangkaan prestasi nilai ringgit pula, bagaimana Encik Azmi melihat keadaan prestasi pada minggu ini yang akan kita jangkakan? Baik, ringgit minggu ni kita jangkakan akan didagangkan sekitar paras 4.37 hingga 4.39. Okey, dan sebelum ni ketidaktentuan geopolitik seperti pilihan raya di US dan juga krisis di Timur Tengah telah menyebabkan dolar mengukuh. Jadi tetapi pada minggu lepas kita lihat Bank Reserve Amerika Syarikat telah memotong 25 mata asas kadar faedah, dan dijangka pada bulan Disember mereka akan memotong lagi sekali 25 mata asas lah. Okey, dan kadar faedah yang menurun di ekonomi negara maju ni akan memberi manfaat kepada ringgit. Pada masa Malaysia sekarang ni mengekalkan kadar dasar dia tidak berubah, sementara asas ekonomi Malaysia ni masih lagi kukuh lah. Okey, jadi ini dapat mengurangkan jurang antara kadar faedah
Malaysia dan juga di Amerika Syarikat lah. So dengan ini dana akan kembali ke rantau ini apabila kadar faedah itu diturunkan, ya, kerana dana-dana ini akan cuba mencari pulangan yang lebih menguntungkan lah. Okay? Dan Malaysia yang kita tahu merupakan salah satu negara yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di rantau Asia ni, semestinya akan dapat menarik aliran dana tersebut. Baik, kita akan lihat lagi apa jangkaan dan pertumbuhan ekonomi mingguan. Dan pada minggu ini kita akan rehat seketika, Encik Azmi. Kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan asas rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas rahmah saraf untuk rakyat miskin dan STR sumbangan tunai ramah akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 41 juta penerima STR akan menerima sara sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan sara dikreditkan dalam MyKad penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah 3 bilion ringgit. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus runtutan demi runtutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Inilah Kopi Ekonomi. Kembali dalam Bis Malaysia, ini kita akan berbincang mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Masih lagi bersama dengan saya di studio Encik Muhammad Azmi Muhammad Amin, Setiausaha Pertubuhan Penganalisis Teknikal Malaysia. Baik, kita nak teruskan lagi. Mungkin tadi di awal ni kita ada berkata mengenai perubahan kuasa di US dan sebagainya untuk tempoh 4 tahun yang mendatang ini. Mungkin adakah terdapat impak ataupun kesan jangka pendek yang dijangka terhadap perkembangan ekonomi global ataupun serantau ini, Encik Azmi? Okey, baik. Jadi sebenarnya kebimbangan terbesar bagi ekonomi di seluruh dunia ni sebenarnya bagaimana Trump ni dia akan menggunakan tarif sebagai leverage ataupun alat untuk dia berunding dengan negara-negara bagi mengecilkan defisit dagangan Amerika Syarikat sebenarnya. Okey. Jadi semasa kempen pilihan raya pun dia dah sebut yang dia akan kenakan tarif sebanyak 60% kepada produk barangan daripada China, dan juga dia kenakan tarif menyeluruh sebanyak 10 ataupun 20% kepada semua import dari negara lain, dan paling teruk tarif yang dikenakan ke atas produk Mexico lah, di mana dikenakan dalam 100% ataupun lebih. Okey. Jadi kalau ini menjadi satu realiti, ia boleh membawa kepada perang dagangan. Dan kalau kita tengok sebelum ini, semasa perang dagangan tahun 2018-2019, ia mengalami masa kira-kira 11 bulan sebelum tarif pertama dilaksanakan. Dan sekarang ni walaupun kalau dipercepatkan prosesnya, mungkin
masih akan memakan masa sekurang-kurangnya 6 bulan lah sebelum tarif itu boleh dilaksanakan. Jadi untuk memberi kesan kepada perdagangan, ia mungkin boleh dilihat seawal separuh kedua tahun 2025 lah. Dan pada pandangan saya berkenaan dengan tarif ni, sama ada Trump ke ataupun Kamala ke, tak kisah mana yang naik, biasanya akan memberi satu impak negatif kepada China. Okay, sebab kalau kita lihat sewaktu pentadbiran Presiden sekarang, Biden, mereka masih lagi menambah tarif ke atas produk yang barangan China ni, yang telah dikenakan oleh Trump, ditambah lagi. Jadi kita tengok Biden telah mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada produk China yang bernilai dalam 18 bilion US dollar, macam itulah. Okey. Tapi walau bagaimanapun, dalam keadaan perang dagangan ni, kita lihat rantau ASEAN termasuk Malaysia sebenarnya telah mendapat manfaat dari pengalihan aliran perdagangan akibat perang dagangan antara China dan Amerika ni. Dan kalau kita tengok import daripada Amerika Syarikat dari Malaysia meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun 5 tahun sebanyak 8.4% antara 2017 dan 2022. Dan pertumbuhan ini kita lihat lebih ketara bagi import China dari Malaysia yang berkembang sebanyak 11.2% antara 2017 hingga 2023. Okey. Selain itu, pelaburan langsung asing ke Malaysia juga berkembang dengan baik sejak perang dagangan ini bermula. Okey, dan berdasarkan data daripada MIDA, FDI yang diluluskan telah meningkat setiap tahun daripada 80.5 bilion pada 2018 kepada 184.4 bilion ringgit pada 2023, kecuali pada tahun 2020 disebabkan pandemik COVID-19 lah. Okey. Jadi rancangan rancangan Trump ni untuk mengetatkan immigration, mengurangkan cukai korporat dan juga mengenakan tarif yang lebih banyak, mungkin akan menyebabkan persekitaran inflasi yang lebih tinggi lah. Okay, dan inflasi yang lebih tinggi ni boleh menyebabkan Bank Reserve Amerika Syarikat mungkin akan mengubah kadar pemotongan kadar faedah dia. Okay, dan mungkin akan kita lihat pada tahun 2025 mereka akan memotong beberapa kali kadar faedah, tetapi pelonggaran dasar tu mungkin boleh menjadi lebih rumit sekiranya ekonomi Amerika Syarikat ni kekal kukuh ataupun inflasi ni dia naik semula lah. Okey. Dan jika Trump juga meneruskan langkah pengembangan ekonomi dia, sebab maksudnya dia akan meningkatkan perbelanjaan, Bank Pusat Amerika Syarikat juga akan lebih berhati-hati lah untuk turunkan kadar faedah ni, dan ini akan menyebabkan pengukuhan kepada dolar Amerika Syarikat. Ya. Baik, dalam konteks tempatan perlu kita lihat juga kadar dasar semalaman OPR yang oleh Bank Negara Malaysia kekal pada kadar 3%. Mungkin pandangan Encik Azmi sendiri, bagaimana kadar ini dijangka kekal untuk tahun hadapan ataupun mungkin akan berlaku perubahan sedikit? Okey, baik. Jadi dengan pengekalan ini bermakna dah 18 bulan kadar faedah ini tak berubah. Dan kebanyakan ahli ekonomi pun menyatakan Bank Negara ini akan mengekalkan kadar faedah tidak berubah ni sepanjang tahun 2025 lah. Okey, jadi kadar 3% ni dilihat akan kekal sekurang-kurangnya untuk 12 bulan. Okey, dan pendekatan dasar monetary yang berterusan ni kita lihat memang berbezalah dengan beberapa negara lain di rantau ni, di mana negara lain dah mula orang kata menurunkan kadar faedah kan. Jadi kenapa ada perbezaan ni? Salah satu sebabnya disebabkan oleh kekuatan ekonomi Malaysia lah. Okey, KDNK diangkakan meningkat sebanyak 5.3% tahun ke tahun pada suku ketiga, menandakan 3 suku tahun berturut-turut pertumbuhan ini melebihi jangkaan. Okey, jadi ekonomi berkembang pada kadar, jika ekonomi ini berkembang pada kadar yang sihat 5% pada tahun 2025 seperti yang dijangkakan, maka Bank Negara ini mungkin tidak akan memberi sokongan lah, sokongan tambahan. Baik, selain daripada orang kata kadar dasar semalaman 3% ini dan juga perubahan kuasa di Amerika Syarikat, apa lagi tumpuan-tumpuan penting yang dilihat signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara sepanjang minggu lalu dan juga mungkin dijangkanya untuk minggu ini dan juga seterusnya, Encik Azmi?
Baik, antara data ekonomi yang kita tengoklah yang signifikan, di mana kadar pengangguran juga kekal pada 30%. Ya. Satu tahap yang umumnya kita panggil sebagai full employment. Okey, jadi kadar pengangguran Malaysia ni kita lihat kekal stabil pada bulan September, dengan bilangan penganggur menurun, dan manakala tenaga kerja ni kita lihat meningkat. Okey, dan pasaran buruh negara kekal kukuh, kerana ekonomi Malaysia pada ketika ini dilihat agak mantap lah. Okey, dan terdapat peningkatan bilangan orang yang bekerja dan penurunan bilangan penganggur dan permintaan domestik yang kukuh dan pemilihan dalam sektor luaran juga telah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di dalam pasaran. Jadi situasi ini dijangka akan terus mengukuh dan stabil untuk beberapa bulan akan datang. Baik, dari segi yang kata sektor-sektor ekonomi juga, GSP pada minggu lalu dan juga pada minggu ini, adakah terdapat perubahan dari segi perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu di negara ini? Baik, misalnya saya lihat dari segi dasar yang dikenakan oleh Trump lah. Jadi macam mana dia boleh mempengaruhi sektor-sektor di Malaysia ni kan. Ya. Jadi kalau kita tengok seperti antara dasarnya kita lihat tarif yang dikenakan ke atas produk China ni sekiranya China orang kata bertindak balas lah. Okay? Dan dia mengenakan tarif yang lebih tinggi katakanlah kepada produk kacang soya di Amerika Syarikat. Ya. Jadi ini akan memberi manfaat kepada sektor-sektor perdagangan kita, terutamanya dalam kelapa sawit lah. Okey, dan ini akan menyebabkan peralihan permintaan lah, di mana yang sebelum ni negara yang membeli kacang soya ni akan beralih kepada produk yang lebih murah, iaitu kelapa sawit lah. Okey, dan sementara itu kita lihat macam saya katakan disebabkan orang kata dengan dolar Amerika yang mengukuh dan akibat perang dagangan yang berlaku, jadi kita lihat terdapat peralihan orang kata operasi syarikat, di mana kalau tarif yang lebih besar dikenakan pada China ni, kita akan lihat lebih banyak syarikat China ni akan masuk ke Malaysia, dan ini terutamanya akan memberi manfaat kepada sektor-sektor teknologi terutamanya, dan juga sektor-sektor ekspor di mana mereka bermanfaat dari segi dolar yang lebih kukuh. Ya, baik, kita juga tahu dalam tempoh sebulan lebih ini kita akan melangkah sebagai pengerusi ASEAN pada tahun hadapan. Mungkin dari segi potensi Malaysia, bagaimana Encik Azmi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai potensi kita terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih hebat dan juga pengukuhan ringgit apabila kita menjadi pengerusi ASEAN selepas ini. Ya, jadi memandangkan macam saya kata kita merupakan negara yang mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, dan kita juga telah menunjukkan satu prestasi terutamanya dalam pasaran saham, di mana kita telah mencatatkan peningkatan lebih 15%. Okey, sehingga kan kita dapat lihat di Singapura, mereka juga telah mengadakan sesi dialog dengan Malaysia, di mana mereka cuba bertukar pandangan untuk mengambil idea bagaimana kita punya pasaran saham ni boleh menjadi lebih, orang kata lebih mampan, lebih mantap. Dan kalau kita tengok terdapat lebih banyak syarikat-syarikat yang kini masuk ke dalam pasaran saham untuk mencari modal. Jadi kita lihat bukan saja mereka masuk, tapi ke orang kata prestasi mereka juga amat memberangsangkan, dan kita boleh lihat daripada awal tahun sampai sekarang syarikat-syarikat ini didagangkan pada paras yang lebih tinggi daripada harga IPO mereka. Jadi disebabkan orang kata kemeriahan penampasan saham ni, Singapura juga ingin belajar dengan Malaysia, dan mereka juga telah menyatakan hasrat yang ada syarikat-syarikat di Singapura juga akan orang kata mengapungkan saham mereka di Bursa Malaysia. Jadi itu di satu sudut pasaran saham lah. Dan di segi dasar juga kita lihat di mana kita telah ke depan dengan memperkenalkan pusat data, di mana pusat data ni kita telah menarik
pelbagai generasi teknologi di dunia, di mana kita tengok ada Amazon, kita tengok ada Google yang buka data center dekat Amina. Jadi mungkin di sini Malaysia boleh orang kata membimbing ataupun berkongsi idea bagaimana kita boleh meningkatkan ekonomi negara-negara serentak ini. Ya, baik, sebelum kita akhiri perbincangan untuk hari ini, Encik Azmi, mungkin berbalik kepada jangkaan ekonomi minggu ini, apa yang boleh Encik Azmi kongsikan? Okey, jadi kalau kita lihat dari segi Bursa Malaysia, saya jangkakan Bursa Malaysia akan didagangkan pada paras 1620 hingga 1640. Ya. Okey, kerana ini merupakan fasa pembetulan sebab Bursa Malaysia ini telah naik daripada 1446 sejak awal tahun sehingga 1684 pada bulan Ogos. Ya. Jadi orang kata perkara ini kita lihat akan beransur pulih sebab sekarang ni kenapa pasaran saham Malaysia ini mengalami pembetulan, sebab kita lihat ini adalah satu tindakan pengambilan keuntungan daripada pelabur asing, okey, dan disebabkan mereka berhadapan dengan ketidaktentuan politik di Amerika Syarikat. Jadi mereka telah mengalihkan dana itu kembali kepada aset di Amerika Syarikat lah. Jadi sekarang ni kita dah tahu keputusan Perdana Raya di Amerika Syarikat, kita dah tahu apa dasar-dasar polisi Trump yang bakal dia ketengahkan, sebab ini bukan kali pertama dia menjadi presiden. Sebelum ini pun dia dah menunjukkan belang dia. Jadi pada pandangan saya pasaran saya telah mengambil kira langkah-langkah yang akan diambil oleh Trump yang akan mempengaruhi ekonomi. Baik, sedikit sebelum kita akhiri, untuk kita mengakhiri tahun 2024 ini, bagaimana secara keseluruhannya jangkaan Encik Azmi mengenai pertumbuhan ekonomi negara? Jadi macam saya kata tadi, kita dah 3 suku tahun berturut-turut dalam orang kata meningkat melebihi jangkaan. Jadi untuk tahun ini saya jangkakan kita akan mencatatkan satu prestasi yang luar biasa lah. Okey, jadi dengan ini kita juga akan bakal dapat meningkatkan semula nilai ringgit lah pada satu tahap. Ya, baik, kita akan menantikan supaya negara kita akan terus berkembang dengan maju, hebat dari segi ekonomi dan ringgitnya, dan juga ringgit untuk kita tingkatkan nilai ringgit itu pastinya menerusi Persatuan Manusiaan ASEAN 2025 pada tahun hadapan. Baik, untuk itu terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azmi Wan Amin, Setiausaha Pertumbuhan Penganalisis Teknikal Malaysia. Dengan itu, BIS Malaysia siaran Isnin 11 November 2024 berakhir di sini. Saya Izzah bin Nasir, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.